أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah, kita masih lagi berada pada tafsiran surah Saba. Pada kuliah kita yang lepas, kita sebut ayat yang ke-23 tu, berkenaan dengan syafaat, bahawa tiada berguna syafaat di sisi Allah melainkan orang yang liman adinalah, melainkan Allah Ta'ala izinkan. Syafaat ini maknanya pertolongan di hari akhirat. Manusia hidup ni ada orang tolong. Akhirat nanti kita juga memerlukan pertolongan. Kerana di saat itu manusia semua ni berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang mana masing-masing dengan amal masing-masing, dengan diri masing-masing. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripada penguasaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Semuanya menunggu giliran untuk dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk disoal siasat, dihisab. Pada ketika itu, orang semua makhluk ni pergi jumpa dengan Nabi Adam, minta syafaat. Nabi Adam kata tak boleh. Last sekali jumpa dengan Nabi itu tak boleh, Nabi tak boleh. Yang dapat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana nabi-nabi lain, kalau kita tengok sedikit komentar daripada seorang ulama kita, dia sebut bahawa nabi-nabi lain dia guna semua benda-benda yang orang panggil benda yang mustajab bagi seorang nabi itu. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh ni Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kaum yang cukup degil. Dengan Allah Subhanahu wa taala uji dia 360 tahun hidup dalam keadaan 960 tahun, 900 tahun lebih. 950 tahun, alf illa khamsina aman, duduk dalam keadaan berdakwah tu sampai tahap kaumnya menolak apa yang disebut oleh Nabi Nuh. Siang malam, bukan sekejap, siang malam dia berdakwah. Qalu da'watu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Laylan wa nahara makna siang malam, wa lam yazidhum du'ai illa firara, tapi tolak. Last sekali Nabi Nuh doa pada Allah, Rabbi la tazar al-ardi minal kafirin diyar. Kamu jangan tinggal seorang pun hak kafir di muka dunia ini kecuali menghapus habis semua. Kalau ilmu silat ni, orang sini dia panggil apa, orang Kelantan dia panggil buah kilah, dia panggil. Buah kilah apa yang kita? Kalau tengok bersilat tu, Tok Guru ni dia tak ajar habis. Buah pada anak murid dia simpan satu. Dia simpan satu. Kena hak tu, nak hidup, nak mampu-mampu, dia kata. Nabi Nuh dia guna benda tu. Dia guna benda yang sangat mustajab. Itu doa Nabi itu dia guna, lalu Allah Subhanahu wa taala makbul. Habis ditenggelamkan semua. Dia panggil kaum dia. Nabi-nabi lain pun begitu semua. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Orang lempar batu pergi ke Taif pun dia sabar. Orang buat apa pun dia sabar. Dia tidak cepat untuk mendoakan kecelakaan. Kecuali ada beberapa orang, itu pun peribadi saja, bukan semua. Beberapa orang daripada musyrikin Mekah, dan Allah Subhanahu Wa Taala beri daripada hasil doa Nabi itu, musyrikin Mekah, pemimpin Mekah tu ramai yang mati pada peperangan Badar. Katanya daripada doa Nabi kita Muhammad SAW, termasuk Abu Jahal dan sebagainya. Tapi daripada sudut Nabi kita nak doa secara umum macam Nabi Nuh doa tu, tak ada. Itu di antara sebabnya katanya bahawa syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Lalu minggu lepas kita belajar dah bab syafaat ni, tidak ada orang yang boleh beri syafaat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala izinkan orang itu. Nabi. Yang kedua, kawan kita, baiknya kita. Berdasar pada hadis ni, kawan hak baik ni masuk syurga, cari kawan seorang lagi tidak ada. Tidak ada, mana kawan dia? Tidak ada. Tanya Allah Ta'ala, mana kawan ya Allah, ada pergi masjid sekali, solat bersama, puasa bersama. Cari-cari syurga tak ada, duduk dalam neraka. Mengadu daripada Allah. Kawan dia ni baik, banyak jasa pada dia begini. Dia sebut kebaikan pada kawan dia. Allah Ta'ala kata, pergi ambil kawan kamu dalam neraka tu, masuk syurga. Dengan syarat tak syirik lah. Kalau kawan dengan syirik tak boleh. Syirik ni benda yang tidak boleh dimaafkan oleh Allah SWT kalau dia tidak selesai dengan Allah Ta'ala atas muka dunia ni. Benda-benda lain mungkin Allah Ta'ala boleh maaf, walaupun tak selesai atas muka dunia ni, dosa peribadi kita dengan Allah Ta'ala boleh hapus. Tapi syirik dia kena selesai atas muka dunia, maksudnya dia kena bertaubat dengan Allah Ta'ala atas muka dunia ni, baru dikira selesai. Baik. Kemudian hari ini ayat nombor 24. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Baik. Ni dia panggil dalil akli jenis i'tirafi. Dalil akli jenis i'tirafi. Maknanya dalil akli yang sama-sama boleh fikir. Saya pun boleh fikir, tentang pun boleh fikir, tapi jenis i'tiraf. I'tiraf ni makna apa? Saya pun kata betul, orang lawan pun kata betul. Dua-dua ni pengakuan. I'tiraf ni memang pengakuan. Apa bendanya? Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi ni? Allah suruh Nabi tanya. Allah suruh tanya pada Arab Mekah, mana datang rezeki kamu maknanya? Kalau Palestin ada, Yaman ada, macam mana kita sebut kuliah kita, Palestin rujuk pada kerajaan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Yaman rujuk pada kerajaan Sabak yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala tu. Kalau dua-dua ni ada, Mekah tak ada apa pun. Orang berpindah ke Mekah ni sebab yang pertama sekali, dua-dua ni tidak ada lagi. Kerajaan Nabi Sulaiman pun Allah Ta'ala ambil balik Palestin. Kerajaan Sabak pun tidak subur sebagaimana yang lepas dah. Dua-dua ni tak subur dah. Dua-dua ni jadi masalah dah. Walaupun itu kerajaan yang baik dan itu kerajaan yang tak baik. Negeri yang tidak baik. Negeri Palestin, negeri baik. Tapi Allah Ta'ala ambil juga walaupun baik. Kerana apa Tuhan ambil ni? Kerana Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kerana katakanlah Allah Ta'ala kata Qulillahumma malikal mulki tu'til mulk. Allah Ta'ala yang memegang kerajaan, satu. Tu'til mulka, dia boleh bagi kuasa pada siapa dia nak, dia boleh ambil pada siapa dia nak. Mana-mana kerajaan muka dunia ni, baik kerajaan mereka ke, kerajaan yang buat zalim pada orang, kerajaan Yahudi mana pun, dia kena ingat bahawa Allah Ta'ala ambil kerajaan. Itu kerajaan yang baik Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni, tapi Allah Ta'ala ambil juga. Kerana milik Allah. Milik Allah. Kita dah sebut Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Kalau kita sebut Malik Yaumiddin, yang berkuasa di hari akhirat. Kalau kita sebut Malik Yaumiddin, raja akhirat. Dua-dua tu boleh dibaca.
Sama ada Malik Yaumiddin boleh baca, Malik Yaumiddin pun boleh baca juga. Di hari akhirat nanti Allah Ta'ala tanya lagi, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, siapa dia raja hari ni, Tuhan tanya. Tidak ada seorang yang boleh jawab, pemimpin ke rakyat ke siapa ke, tidak ada boleh jawab. Allah Ta'ala kata, Allahul Wahidul Qahhar, aku ni Allah Al-Wahid, aku seorang tapi aku kuat, kata Allah. Jadi dalam soalan ni tanya, wahai Muhammad, kalau tidak ada Palestin, Yaman tu, tak ada rezeki kamu. Ni rezeki ni siapa dia bagi? Soalan ni soalan mengejek. Duk lawan Nabi Muhammad SAW, duk lawan Allah Ta'ala ni, siapa duk bagi langit bumi ni? Misalnya, kalau mereka jawab bukan daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Allah SWT, sudah pasti ni satu penipuan. Dan orang tak boleh nak terima jawab selain daripada Allah ni. Sudah pasti dia tu menipu. Dan nak jawab apa? Qulillah, katakanlah Allah. Jadi jawapan tadi tu mereka tidak dapat jawab. Mereka tak dapat jawab. Kalau jawab, kena mana? Kena atas kepala dia sendiri. Dia macam cerita Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim pergi putuh semua berhala, letak kapok yang besar tu letak atas berhala yang paling besar, di tangan berhala paling besar. Kaum dia kata tak ada orang lain dah ni, kerja Ibrahim ni, dia kata tak ada orang lain. Panggil Ibrahim, hal fa'alta ya Ibrahim, adakah kamu buat wahai Ibrahim? Ibrahim kata, tanya aku apa? Tanya hak tu, kapok dekat tangan dia tu, berhala hak besar tu, kapok dekat tangan dia tu. Jadi kalau kaum dia tanya sungguh berhala tu, nampak tak cerdik, cakap apa dengan batu? Ya tu yang Nabi Ibrahim nak dah tahu dah batu mu sembah buat apa. Dia tak jawab. Dia tak jawab. Nabi Ibrahim tak jawab pertanyaan kawan tu. Nabi Ibrahim kata, bak bertanya aku, mana aku tahu, dia kata. Tanya tu, kapok duk tangan dia hak besar tu. Sehingga kawan dia kata, mu nak main-main kita Ibrahim? Dia kata main-main. Tidak main-main lah, mu kapok duk tangan dia, nak marah apa lah. Supaya juga masalah ni. Tanya siapa dia buat langit bumi, Muhammad. Tu rezeki siapa dia? Dulu dia tu susah, tak ada apa pun. Makmur begini Mekah ni, dengan ada segala-gala, bagi tahu dia siapa dia buat. Ya. Tak boleh nak jawab. Kalau jawab, nanti kena atas kepala sendiri. Kalau tak ada jawapan, maka taqulillah, katakanlah Allah. Allah berfirman, jawab saja Allah, yang mana dia yang menentukan rezeki kepada siapa sekalipun, baik dia mukmin ataupun munafik ataupun siapa pun, Allah yang menentukan rezeki. Di sini ada keyakinan bahawa kita hidup atas muka dunia ni, nombor satu, kita kena adalah kepala kita, rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi. Dan rezeki ni kita kena tengok bukan sahaja rezeki berbentuk duit. Salah kalau orang kata rezeki itu duit saja rezeki. Duit ni salah satu daripada rezeki. Kita umur 60 lebih ke 50 lebih, Tuhan bagi sihat. Rezeki kesihatan. Tak nak beli sihat. Saya pergi ke hospital, dia tulis situ. Dia tulis kesihatan mahkota manusia, dia tulis. Mahkota insan. Kesihatan mahkota insan. Sungguh. Nak bagi tahu bahawa sihat ni besar, sihat ni. Bukan main-main lah sihat ni. Orang dia kurnia kat Allah Ta'ala kesihatan ni, kira tak ada habis duit dia. Duit tak habis. Tubuh sihat, klinik tak payah pergi. Dia pun sihat, boleh makan segala-gala.
sihat. Tapi bila dah sakit, duit pun habis. Sakit ni duit pun habis tak ada duit. Berobat, orang kata obat tu elok, makan obat tu. Orang kata ni elok, makan, habis obat. Makan semua, orang kata elok ni makan ni, nak suruh sembuh. Tapi kita lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala mengaturkan kehidupan kita ni dengan aturan yang sebaik-baiknya. Untuk Allah Ta'ala rezekikan kepada kita benda yang terbaik. Orang sakit ada kelebihan dia, orang sihat ada kelebihan dia. Orang sihat dia kena bersyukur atas kesihatan. Macam kita mari hari ni, kita bersyukur dengan kesihatan kita Allah Ta'ala bagi. Bukan ada apa pun, kita luang masa kita pagi, Sabtu tak pergi ke mana. Mari dengar orang mengajar, mari dengar orang kuliah. Dalam satu minggu hidup kita tu, masa tu je kita nak mengaji. Masa lain gilah nak buat apa pun. Masa lain buatlah apa pun. Nak pergi tunggu kebun ke, nak pergi buat kebun, nak pergi buat rumah, nak pergi angkat rumah, nak buat bangunan, sila, tak apa. Tapi dalam satu minggu ada masa kita mari mengaji, supaya hati kita hidup. Kalau kita tak mengaji, tak ada ilmu, hati kita mati. Bila hati mati, diheret dengan syaitan tu, bijak syaitan tu heret hati kita. Ikut syaitan, hidup atas muka ni ikut syaitan, mati pun ikut syaitan, akhirat ada ikut syaitan situ. Bulan puasa ni syaitan tak ada dah. Nikah habis dah. Allah Ta'ala kendurkan syaitan ni, dia tak ada daya upaya nak lawan kita. Bila mari bulan puasa syaitan ni. Tapi kita duduk situ, kita pula duk jadi wakil bagi syaitan. Allah, letih sungguh. Letih, kadang-kadang letih. Sebab tu kalau kita tak ada keperluan apa lah, makanan ada rumah kita, tak payah pergilah bazar Ramadan. Suruh anak-anak pergi beli ke siapa, sudahlah budak-budak pergi beli. Pergi beli bazar Ramadan, pergi tengok. Hang tu kan jual tu pakai ketak. Kita nak beli tepung talam. Jadi tengok kuih lain pula jadi. Nampak ni? Pakai ketak. Kita bukan main dah. Pagi baca Quran, malam baca Quran, pahala penuh puasa kita ni. Pergi bazar Ramadan pukul 6 sampai pukul 6.30, habis tinggal 50 sen pahala. Nak buka puasa dah tu. Nak buka puasa pergi, habis tinggal 50 sen. Lalu mata kita cukup kena jaga pada bulan Ramadan. Kita pergi beli apa yang nak beli. Kalau orang tu tak tutup aurat, tak payah belilah makanan dia. Bukan kita nak kempen dia jangan beli, tidak lah. Tapi kita kena cari makanan yang baik-baik. Bagaimana Ashabul Kahfi, bila keluar daripada gua tu, dia suruh cari azka ta'aman, makanan yang baik. Bukan saya nak kata dia tak baik, tidak. Tapi saya nak siap pada orang penjual semua, pakailah elok-elok. Jangan pakai yang menjolok mata sebagainya. Saya yakin orang penjual sekarang pun pakai comel dah, lengan panjang, pakai sarung tangan. Biar nampak kebersihan sikit. Biar nampak diri tu jual tu, kebersihan tu biar ada. Pakai dengan sarung tangan. Ni pakai sekat ni. Sarung tangan tak pakai, kita pergi beli tempat dia pula. Jadi masalah. Jadi penjual pun kena faham. Nak jual ke, sekarang kita heran, mu nak jual kuih ke, mu nak jual mu ni sekarang ni. Tak, makak tebal-tebal, ni mata, bulu mata, maskara duk gitu. Tuk. Maskara apa orang panggil dah? Bulu mata tu boleh sakut kunci di bulu mata tu, lendik gitu. Jadi hak pergi beli ni tu haji. Nak pergi beli kuih, nak mari ke Mahat Tahfiz. Niat tu baik dah tak? Pergi beli tempat orang lagu ni. Ya pula, orang satu orang mana nak beli apa abang kata. Nak main abang situ kak. Kita habis pahala puasa tu. Jadi matalah benda yang payah dijaga. Macam Zahri mengajar tadi, telinga, mata.
Sehingga Imam Ghazali sebut al-jawarih, binatang buah. Binatang buah. Mata ni satu jenis binatang yang buas. Dia tengok tu, dia tengok ni, dia tengok ni. Bila mata tengok, otak fikir. Mata tengok, otak fikir. Sehinggalah kita diminta supaya rendahkan pandangan kita. Rendah pandangan kita. Tengok benda-benda semua. Baiklah, tak payah pergi bazar Ramadan. Kita kata, pergi yang kita nak beli-beli tu, pergilah, tak apa. Jaga mata kita. Duduk di rumah, syaitan heret lagi, syaitan heret. Buka TV dia. Nah, duduk puasa nak buat apa? Buka TV, tengok TV. Buka Quran, tengok Quran, mata pun duduk lain macam dah. Lain macam dah mata. Meraih mata, mengantuk, menguap 4-50 kali. Buka TV tengok cerah mata-mata. Duduk tengok cerita dalam TV. Puasa tak ada nak buat apa, tengok TV. Nah, sedangkan bulan Ramadan ni bulan Quran. Bulan Ramadan ni bulan Quran. Bulan Ramadan ni tak tahulah orang-orang Melayu kita ni dia budaya dia tak boleh nak sembahyang lama-lama tarawih. Marah dia orang. Marah dia orang. Sembahyang lama-lama tu imam baca setengah muka tu imam baca tu pun makmum dah lain macam dah muka. Nak tegur tak mau tegur tu imam. Setengah muka baca. Dia nak suruh baca semuka tu 4 rakaat. 2 ayat. Masaluhum kama istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Allahu akbar. Ni baru tu imam dia kata. Baru sedap tu imam gini dah. Ya Allah liman hamidah rabbana, tak tahu baca apa. Assalamualaikum bangun pula baca. Kita lebih pentingkan kuantiti tarawih tu berapa. 8 ke 20, 8 ke 20, kita tak bicara tu tak habis-habis. Sedangkan tarawih ni dia kena baca Quran banyak. Makmum tak ada apa, makmum dengar je imam baca. Imam baca. Sebab tu kalau masjid-masjid imam yang tak boleh hafal Quran, letak Quran depan baca sebagai sunat, tak apa. Ataupun masjid tu duit banyak, tu imam pun tak boleh tak hafiz, tu imam panggil hafiz-hafiz ada. Pesan ke dia baca 1 rakaat, baca 1 muka. Okey lah tu, rakaat 1 muka tu. Kalau nak habis 1 juz sehari, 8 rakaat, baca 3 muka serakaat. Allah kata, 3 muka. Dia kata, Nabi dalam riwayat Nabi pernah baca 4 juzuk 1 rakaat. 1 rakaat 4 juzuk. Allah. Satu hari Nabi qiyam ni, Nabi baca lama dah Nabi baca. Sahabat pakai ikut kan. Banyak. Esok Nabi keluar nak sembahyang balik. Sahabat kata, Rasulullah, panjang sikit hari ni kan. Allah. Kemarin tu panjang dah tu. 2, 3, 4 juz 1 rakaat. Sahabat request lagi, panjang sikit hari ni Rasulullah. Kalau kita tak pergi dah masjid lagi dah. Tak lagi masjid tu, tak lagi. Dia kata tu imam rokok lama, sujud lama, semayang apa lama-lama. Dia kata semayang apa lama-lama. Dia duduk sembang lama-lama, tak apa. Heran manusia ni bila nak berubah tak tahulah. Tak tahu bila. Sebab tu sini saya buat, saya ajar bangun pukul 3. Budak-budak bangun. Sebab tu dia tak ada pagi ni, tidur. Kita suruh tidur sebab pukul 3 lagi dia bangun. Terus sembahyang lama, 1 juz 1 malam kita baca. 1 juz 1 malam. Sini kita buat. InsyaAllah lah habis 30 ni kita nak buat buka puasa dah sini. Habis 30 ni kita nak panggil buka puasa. Iftar jam'i. Jamuan. Lalu kita nak ajar dia ni supaya nak tahu bahawa sembahyang ni lama. Kalau rasa nak sembahyang lama, mari pukul 3. Boleh mari pukul 3. Ada 2-3 orang mari pukul 3 pagi, sembahyang, kata sembahyang lama sungguh. Sediakan kursi lah. Cadang-cadang nak duduk, tu imam baca lama. Nah,
Bukan nak suruh berdiri, duduk atas kursi. Apa yang payah? Cuma bulan Ramadan ni kita nak dengar imam tu baca lama. Tu je, nak dengar Quran. Sebab kaitan puasa dengan Quran. Orang kita tak ada benda tu. Tak ada. Tak ada rasa diri nak berubah, nak semayang lama. Tak ada. Semayang kejap-kejap. Semayang sekejap. Kata duduk sembang lama, tak apa. Kita boleh duduk, nak pergi rumah anak sendiri, Kuala Lumpur boleh. Sakit belakang-belakang. Berapa kali berhenti R&R tu, gurun sekali, Penang sekali, Ipoh sekali. Dah kecil manis makan ubat. Dia rasa nak kecil semua lah dah. 2-3 kali, tak apa. 6 jam jalan duduk atas kereta, tak apa. Lengah habis mengkok kaki pun tak apa. Tapi nak semayang sampai bekok kaki tu tak boleh. Nilai diri sendiri. Saya nilai diri saya, tuan-tuan nilai diri tuan-tuan. Kalau kita tidak ajar diri kita untuk lama menghadap Allah SWT, esok akhirat kita akan berdiri lama lagi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila angka giliran kita untuk dihisap pun kita tak tahu. Ramai manusia daripada zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, kita angka giliran nombor berapa? Ya Rabbi. Tengok lemahnya iman kita. Sebab tu dalam ayat ni kita dapat satu pengajaran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki pada kita. Selagi mana Allah Taala beri rezeki kesihatan, kita perlu sungguh-sungguh untuk jadi hamba Allah. Jangan sampai bila kita duduk atas tak boleh nak bangun dah baru kita ingat Allah. Eloknya aku kalau boleh pergi masjid. Eloknya aku kalau boleh pergi semayang. Eloknya aku boleh pergi mengaji. Duduk atas tikar dah. Kecing pun orang tolong basuh, buang air pun orang tolong bagi bilik air. Masa tu baru nak menyesal. Tak ada dah. Masa tu baru nak pergi rasa nak pergi mengaji. Siapa nak bawa kita dengan katil-katil kat mengaji? Tak ada orang nak bawa dah. Lah ni. Hak masa duk tengah boleh berjalan lagi, telinga boleh dengar lagi, ingatan duk ada lagi, kita pulang sungguh. Ada seorang perempuan cerita ni betul. Orang perempuan di zaman muda, daripada muda sampai dia tua, dia mengaji. Dia mari dengar orang mengajak situ sini. Dia kawan pada mak saya juga. Kawan pun peringkat tua lah, peringkat kakak. Lepas tu dia mengaji daripada muda sampai ketua. Memang hidup dia tu masjid, dia suka jamu orang makan semua. Tetapi takdir Allah Ta'ala, tengok takdir Tuhan bagi ke dia tua sungguh, sampai lupa sampai dia nyanyi. Tapi Alhamdulillah anak dia tu pelihara dia dengan baik walaupun dia nyanyi. Dia semayang awal, tak zuhur lagi dia semayang zuhur dah. Pukul 12 semayang zuhur. Anak dia kata tak zuhur lagi mak. Zuhur dah, dia kata. Aku dengar dah orang azan tadi. Dia kata dak baru azan ni. Asar lah tu, dia kata. Jadi dia semayang zuhur awal. Orang azan zuhur tu dia semayang asar. Orang nyanyok, orang lupa dah. Tapi kalau orang mari ziarah dia kata kita pergi dengar orang mengajar dulu. Dia kata orang mengajar sebut gini. Dia sebut tu betul. Dia nyanyok tak tahu waktu mana-mana, tapi orang kuliah tu dia boleh sebut. Orang mari kat dia kata saya dulu, dia kata pergi dengar orang mengajar, ustaz tu mengajar zaman muda dulu, ustaz tu pun mati dah. Ustaz tu sebut begini, baca ayat ni, dia kata qul a'udzu bin nas, boleh hilang pada syaitan gini. Betul dia sebut. Walaupun dia nyanyok yang begini, nyanyok yang dapat pahala. Dia tak ada dah kewajipan bagi dia sebab dia kurang akal dah, tak ada akal dah. Semayang, tak puasa pun tak apa dah. Tapi nak beritahu, orang panggil tabiat hidup dia tu. Tabiat hidup dia hari-hari tu pergi dengar orang mengajar, dengar orang kuliah. Dia tak ada apa, sampailah dia tua, walaupun dia tu nyanyok, dia ulang balik apa yang dia sebut tu. Dia nyanyok dalam keadaan yang baik. Tuhan nak bagi rahmat juga ke dia. Nak bagi rahmat. Dah kalau kita hidup zaman muda pun tak mengaji, zaman tua pun tak mengaji, betul nyanyok. Lagi teruk. Nyanyok tu jadi bala pada kita pula. Anak-anak nak pelihara ke tak tahulah. Kalau dah sakit ni, tak tahu anak-anak kita pelihara ataupun tidak. Tu kerja, hak ni bekerja, siapa nak pelihara anak? Kadang-kadang anak yang kita kata mu nak jadi apalah, mengaji-mengaji malah. Kadang hak tu hak pelihara kita. Hak malah tu.
Sebab jangan duduk cakap sedap-sedap sangat dengan anak. Ibu bapa ni jangan cakap sedap sangat. Anak ni tak tahulah saya nak buat macam mana, ustaz lemahnya begini. Takut hak lemah tu hak pelihara kita esok. Terima ketentuan yang Allah Ta'ala beri kepada kita dengan sebaik-baiknya. Telah kita berusaha. Dia tak sama otak manusia ni, tak sama. Ramai hak mengadu, telefon saya kata, tolonglah ustaz, anak tak tahu nak macam mana dah. Apa dia ni malah mengaji dah. Hak lain abang-abang dia hak tu cikgu, hak tu doktor, tu pensyarah apa semua. Hak ni tak tahu apa lagi, hantar asrama penuh, nampak pagar. Lari dia kata jadi apa tak tahulah. Kita kata nak jadi anak hak soleh lah tu. Nak jadi anak hak soleh. Jangan duk sebut sangat anak ni perangai begini depan orang, jangan sebut. Kita sebut pada Allah Ta'ala. Perangai tak elok anak kita ni, kita mengadu pada Allah. Sebab kita duk berdoa dengan Allah hari-hari. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun tu minta hari-hari. Jadi betul Tuhan uji dengan satu orang, anak yang begini. Tak apalah, Tuhan ujilah, nak uji. Tapi kita sendiri tu jangan putus asa berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin satu hari nanti dia bawa manfaat yang besar kepada kita. Selepas dia mengerti apa kehidupan dunia ini, mungkin masa kita mati dia bagi manfaat yang besar kepada kita. Kita pun tak tahu. Allahu Akbar. Macam saya sebutlah, bolehnya kita berdiri mahak di sini. Kita tak tahu doa awal lepas-lepas tu macam mana. Terutamanya orang hak awal wakafkan bangunan ini, wakafkan surau ni. Dia berdoa apa dengan Allah kita tak tahu. Kita tak tahu dia berdoa apa dengan Allah. Saya pucuk besuk ni, mari buka di sini. Patut saya buka kampung saya lah. Tapi doa orang hak lepas tu kita tak tahu. Rahsia Allah Ta'ala dengan dia. Sebab apa yang boleh buka sini? Saya boleh jawab hanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berkat doa orang lepas-lepas, apa yang dia doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mungkin dimustajab oleh Allah selepas daripada dia tu mati lama dah. Tapi mustajab Allah Subhanahu Wa Ta'ala doa. Oleh kerana tu jangan kita putus asa nak berdoa dengan Allah. Apatah lagi bulan puasa ni, Allah. Mulut orang puasanya mustajab doa. Kenapalah duk malah nak berdoa bulan puasa ni? Waktu yang berdoa, waktu yang masa buka puasa, nak buka puasa tu. Jangan duk ajar sangat anak-anak nak buka puasa, duk main motor, rata-rata riti, duk atas jalan apa. Pukul 7 sepatutnya kita duduk dah di depan makanan. Kita hidang dah. 7 suku tu kita baca doa masing-masing. Senyap baca doa. Suruh anak-anak kita baca doa masing-masing. Minta yang ni minta. Waktu mustajab doa. Ni duk masa tulah gula ikan, duk mana ikan bakar, duk mana ayam bakar, duk kuih kat mana. Borang hak tu duk tengok TV, hak tu baru nak pergi beli ais. Kelang kabut. Bila masa doa? Tak ada. Sedangkan masa tu masa mustajab. Memang mustajab sungguh. Jangan ajar anak cucu kita ni. Anak cucu kita duduk berata, tak berdoa, jangan. Kita kena berdoa. Jangan ada ajar mereka tak berdoa, jangan. Sebab ni adalah waktu yang mustajab. Allahu Akbar. Banyak benda yang Tuhan bagi pada kita dengan doa kita pada bulan Ramadan ni. Betul. Kita beri kekuatan. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Sama ada kita sakit, kita apa ke, Allah Ta'ala ada. Baik. Nabi sebut, Allah Ta'ala kata, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ini adalah salah satu daripada perkataan strategi dakwah. Kalau bahasa mudah kita pakai, mungkin kamu betul dan sesungguhnya kami atau kamu orang musyrik pasti ada kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Dia gini. Orang musyrikin Mekah kata ke Nabi, Muhammad ni sesat ni. Muhammad ni murtad. Dia kata murtad sebab dia pegang agama Nabi Ibrahim. Jadi bila Nabi bawa ajaran lain, dia kata tak betul Muhammad ni. Muhammad ni reka agama baru ni. Tuhan jawab, baiklah. Di antara aku dengan kamu, ada hak betul, ada hak salah. Di antara kamu dengan aku ni, ada betul. Kamu betul ke aku betul, kamu salah aku salah. Masing-masing kita tak tahu. Padahal Nabi hak betul. Bukan makna Nabi tak yakin dengan ajaran dia, tapi saya sebut tadi cara berdakwah. Baik.
Nak tahu siapa betul, siapa salah ni, kita jumpa Tuhan, tak tahu siapa betul, siapa salah. Tentu dah betul Nabi. Bila jumpa Allah Ta'ala, sebab Nabi utusan Allah. Tapi cara Nabi nak beritahu pada musyrikin Mekah tu. Cara Nabi nak beritahu. Mungkin di antara kita ni, kamu betul ke, aku betul ke, kamu salah, aku salah. Kita jumpa Allah baru kita tahu. Ungkapan sebegini ni, boleh kita masuk dalam bab sindiran. Sindiran. Dengan kata lain, kalau kita nak sebut di sini bahawa di antara kita ni mesti ada betul, yang batil, yang benar. Tidak mungkinlah Nabi sesat. Tak, Nabi bawa petunjuk yang benar. Tapi sindiran. Dan mu kata mu betul, ambil kamu lah. Maknanya. Aku pun nak kata aku betul. Perkataan benar tu pakat duduk bergebu. Saya benar, awak pun benar. Pakat duduk bergebu. Jadi sesama masalah. Macam orang bergaduh suami isteri lah. Mana kata dia betul, mana kata dia betul. Selesai masalahnya, jumpa qadi. Nak tahu siapa benar tak? Dua bertelagah. Orang kata saya betul, orang kata saya betul. Nak selesai masalah, naik mahkamah. Hakim yang putuskan. Nabi cakap cara gitu. Mu kata mu betul, benar. Aku kata aku benar. Nak cari, nak tahu siapa benar, esok ada akhirat. Kita jumpa Allah Ta'ala. Dia yang maha benar dan dia memutuskan hukum macam mana. Ya Rabbi. Ayat nombor 25. Qul la tas'alu amma ajramna wa la nas'alu amma ta'malun. Qul la tas'aluna amma ajramna. Katakanlah, kamu tidak akan ditanya, bertanggungjawab tentang dosa yang kami perbuat. Orang Quraisy, musyrikin tu, yang sesat tu, dia kata Nabi bawa ajaran baru tu. Sebab apa? Sebab ajaran yang Nabi bawa ni bertentangan dengan ajaran yang dia dulu. Bertentangan dengan ajaran. Allah suruh Nabi kata, kamu tidak akan ditanya tentang apa yang kamu buat. Kamu tidak akan ditanya tentang apa yang kami buat. Kalau kamu berdosa pun, kamu tahu jawab sendiri. Puak kami tak akan ditanya. Kamu tidak akan ditanya tentang apa yang kami buat. Kalau berdosa pun kami tanggung sendirilah. Kalau sesak pun sesaklah. Kamu tak terkesan apa pun. Itu cara berdakwah, cara yang kedua. Mu tak cara aku lah maknanya. Dan mu kata aku sesak, tak apalah, aku tanggunglah sesak lagi. Ada juga jenis begitu, kadang-kadang kita kena guna dengan cakap dengan orang ni tak. Dah abang kata saya salah biarlah, biar gini, biar salah gini. Dah abang seorang je betul. Gigi kejauh. Dia ada juga cara berdakwah juga begitu dalam Quran lah. Nampak keras hati sangat. Nampak tak mau terima sangat. Nampak dah lawan orang sangat. Biarlah. Bawa ajaran salah. Gigi saya nak bawa salah ni. Awak peduli apa kalau saya bawa salah ni? Awak tak ada kesan sikit-sikit abuk. Sepatutnya kalau saya salah, awak betul, selamatlah awak. Apa yang salahnya kalau saya buat gini? Tak ada terkesan apa pun, tak minta duit awak semua sekali. Bahasa dakwah di satu peringkatnya perlu ada begini. Kadang-kadang Quran ni, cara dia nak bercakap dengan orang, dia bercakap kasar juga. Kadang-kadang dia ancam dengan neraka, kadang-kadang dia tak ancam dengan neraka, dia tarik pelan-pelan. Kadang dakwah ni tengok atas orang tu macam mana. Kita nak bercakap depan orang ni, bercakap macam mana. Semua orang kena berdakwah, semua orang terlibat dengan dakwah. Hatta kena suruh orang buat baik. Sama ada kita suruh tu keluarga kita terutamanya. Wala tus'alu amma ta'malun, dan kami tidak akan ditanya pula apa yang kamu perbuat. Dah cakap juga, kami juga tidak akan ditanya tak apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan, kamu tanggung hak kamu, kami tak tanggung hak kami. Yang dimaksudkan dengan ayat ni bahawa, kalau kita boleh satu lagi benda itu, pernyataan berlepas diri daripada mereka, itu orang-orang musyrikin Mekah. Sebab Nabi kita Muhammad SAW ni, dia rasa macam bersalah bila tak boleh nak berdakwah orang. Sebab dia cukup sayang pada umat dia. Bila mari perasaan begitu, bahawa Allah Ta'ala sebut, kamu tidak akan ditanya. Tidak akan ditanya kenapa dia sesat tu. Sebab tugas kamu telah selesai. Tugas kamu beri amaran.
Dia nak jadi apa, ikut dia. Kamu tidak akan ditanya lagi, wahai Muhammad, di atas apa yang dia kata tu, berlepas diri. Nabi kita SAW, dia fikir lagu mana nak selesai masalah umat. Dia fikir macam mana nak suruh orang beriman. Macam-macam cara Nabi SAW buat. Baik. Ayat 26, ayat last hari ni. Kul yajma'u baina rabbina. Kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa fattahul alim. Baik. Katakanlah Tuhan akan mengumpulkan kita semua. Kamu sebut nak bebas, nak buat apa saja, buatlah. Tapi ingat, pada mahsyar ada. Akhirat ada. Baik. Waktu diputuskan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat ni ada. Orang yang ada akhirat adalah jiwa dia tak akan buat jahat pada orang. Summa yaftahu bainana bil haqq, kemudian dia memberi keputusan di antara kita dan keputusan yang benar. Dia akan beri keputusan pada kita. Nak buat apa, buatlah. Tapi akhirat tetap ada. Nak percaya tak percaya akhirat pun je pasal, tapi dia tu akan mari akhirat. Wa huwa fattahul alim, dan dia yang memberi keputusan yang mengetahui. Al-Fattah ni kadang-kadang membawa maksud pembuka. Tapi di sini maksud dia memberi keputusan. Dia yang memberi keputusan di hari akhirat. Kalau Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, kalau aku kata aku benar, aku buat keputusan aku, kamu boleh kata kamu benar. Kamu buat keputusan kamu, tak selesai masalah. Hak selesai masalahnya, kita di mahsyar. Allahu Akbar. Bila di pada mahsyar esok, manusia berimpul ramai-ramai dalam keadaan tidak ada sorak benang pun di tubuh dia. Masing-masing duk tunggu keputusan apa yang dia akan dapat daripada apa yang dia buat atas muka dunia. Ada orang yang Allah Ta'ala sebut bahawa nak balik semula ke dunia. Ada orang yang merayu, minta macam-macam perkara lagi. Tapi semua itu adalah permintaan yang tidak menguntungkan sedikit pun jadi mereka. Kerana hari itu hari beri keputusan, bukan hari minta. Macam budak-budak exam, dia minta dengan cikgu-cikgu, sekejap saya nak baca sekejap je, tak ada dah. Hari ni bukan hari baca. Hari ni bukan hari baca, hari ni bukan hari study, tapi hari ni hari buat keputusan. Jawab je A ke B ke tembok je lah. Betul markah pun betul lah, salah pun salah lah, luluh pun luluh, tak luluh pun tak luluh lah. Kerana hari buat keputusan. Begitulah Allah Ta'ala dengan kita. Sementara kita duduk dalam ujian lagi, kita carilah formula yang terbaik untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Cari formula terbaik. Kita kena jadikan diri kita, anak isteri kita, semua boleh pergi syurga Allah Ta'ala. Jangan tinggal walaupun seorang. Jangan tinggal walaupun seorang. Sahabat kita, teman rapat kita, ke teman jauh kita, ke keluarga dekat, ke jiran kita, pakat masuk syurga belaka. Seronok kita duduk dalam syurga. Bil air pun tak payah fikir, elektrik pun tak payah fikir. Nak makan apa pun boleh. Tak muka dunia nak makan ni tak boleh, kecil manis, nak makan ni tak boleh, gauk. Nak makan ni tak boleh, banyak makan daripada boleh. Alah syurga nak makan apa pun penyakit pun tak ada dah. Tak susah nak sakit perut dah, tak ada dah. Makanan hari ni kita pergi beli bazar Ramadan, hak bila tak tahulah. Ada perangat 2-3 hari sakit perut. Bila sakit perut, hospital, masuk air apa kurang air dalam tubuh. Macam-macam cerita. Makanan atas muka dunia. Makanan dalam syurga, buah najis pun tidak, peluh pun bau wangi. La hawla wa la quwata illa. Nikmatnya syurga Tuhan bagi pada orang beriman. Tapi nak boleh jadi beriman tu, kena lanyak. Kena lanyak Allah Ta'ala ni. Macam-macam ujian ni mari. Ujian ni, ujian dengan keluarganya. Ujian dengan sahabatnya. Ujian dengan duitnya. Ujian dengan dunianya. Sampai kita terduduk, tapi kita yakin apabila kita ada perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang beri segala-gala bagi kita. Tak perlu orang lain. Nak minta tolong, tolong Allah. Nak minta tolong Tuhan selesai, minta dengan Allah Ta'ala. Nak minta rezeki, minta dengan Allah. Nak minta keampunan, minta dengan Allah Ta'ala. Cukup Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. InsyaAllah kita selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Tak boleh cakap banyak-banyak, tak boleh minum air. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi